kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir adalah lebih buruk daripada kelalaianmu saat kamu berzikir. Ya, kalau hati saya, hati tuan-tuan dan puan-puan susah sangat dia nak ingat Allah, kita ambil tasbih atau apa-apa, atau tak ambil tasbih pun, tak pegang tasbih pun tak ada masalah. Mulut kita teruskan subhanallah, 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 subhanallah. Teruskan. Okey, kemudian katanya lagi fa'asa an yarfa'aka fa'akallah min dzikrin ma'a wujudi ghaflah ila dzikrin ma'a wujudi yaqazah. Yang ni yang dinamakan perjalanan zikir. Fa'asa, semoga Allah an yarfa'aka, Allah berkenan untuk mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh dengan kelalaian tadi menuju kepada zikir yang penuh dengan kesedaran, iaitu ingat Allah. Ini satu jenis zikir, nanti saya hurai kat bawah tu secara detail supaya ada nampak pembahagiannya, ya, perjalanannya. Tapi kita baca secara awal dulu matan ini. Katanya, kalau kamu teruskan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, walaupun hati kita lalai, jangan pernah berhenti, jangan pernah kecewa, jangan pernah rasa putus asa, teruskan seperti biasa, supaya hati dan jiwa kita sentiasa ingat Allah. Teruskan seperti biasa supaya lisan kita kurang-kurangnya ingat Allah. Moga-moga Allah suatu hari nanti dengan masa yang Allah inginkan, kerana melihat kesungguhan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tambah-tambah kita dah berumur ni, ya, ramai majoriti kita yang dah berumur ni, cukup-cukuplah kita ingat kepada selain Allah itu lebih. Dulu masa muda kita dulu banyak kita ingat lain. Ingat nak cari rezeki, ingat nak cari harta, ingat nak tambah itu, nak tambah harta, ingat nak naik pangkat dan sebagainya. Kita ni semakin hari semakin hampir dengan Allah. Oleh yang demikian, jangan lupa Allah. Ya, walaupun dalam keadaan situasi apa kita sekalipun. Kita ni, sebagaimana saya buat kiasan sebelum daripada ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya kan, sebelum daripada ini, keadaan-keadaan kehidupan kita ni banyak ingat selain Allah. Maka cukup-cukuplah. Kerana apa? Kerana sifat kita atau keadaan dan situasi yang sebenarnya, bila mana kita berjanji dengan seseorang, semakin dekat kita nak bertemu dengan orang itu, semakin banyak kita ingat kepadanya. Contoh, kita janji dengan kawan kita, bila berapa hari bulan? 3 hari bulan contohnya. 3 hari bulan, hari Khamis kan, 3 hari bulan, pukul berapa nak jumpa? Pukul 10 pagi. Maka hari Selasa, malam Selasa, hari Rabu paginya, malam Rabu, semakin dekat dengan hari Khamis yang pukul 10 tadi, yang kita telah tentukan masa tadi, tentukan tarikh tadi, apatah lagi kita telah tentukan tempat nak jumpa di mana, orangnya siapakah yang kita nak jumpa. Pertama, masa, tarikh, bila nak jumpa? 3 hari bulan. Pukul berapa nak jumpa masanya? Pukul 10. Di mana tempat nak jumpa? Di masjid contohnya. Siapa yang kita nak jumpa? Contohnya, nama apa kita nak jumpa. Maka 4 ciri ni, tarikhnya bila, masanya bila, tempatnya di mana, makin hari makin banyak kita ingat, makin hari makin banyak kita ingat, makin kerap kita ingat. Maka kita dengan Allah, bila nak jumpa tarikhnya? Bila-bila. Masanya bila? Masanya pukul berapa nak jumpa Allah? Bila-bila juga. Tempatnya di mana? Tempatnya di akhirat, di padang mahsyar. Siapa yang kita nak jumpa? Allah yang kita nak jumpa. Maka bila-bila masa saja kita kena ingat kepada Allah, kerana nak bertemu dengan Allah itu paling-paling kurang bila kita ke alam barzakh. Bila nak pergi alam barzakh? Bila-bila masa. Maka situasi-situasi beginilah yang akan menyebabkan, sepatutnya saya sendirilah secara peribadinya, ya, saya susun buku ini, tujuan yang paling besarnya supaya diri saya dan anak isteri saya, dan berkongsi dengan tuan-tuan dan anak isteri tuan-tuan, agar sentiasa ingat Allah. Tengok tambah-tambah situasi yang ada hari ini. Siapa yang boleh bantu kita hari ini? Ya, dalam keadaan COVID-19, ya, hampir setiap hari ribuan kes yang baharu. Ya, ribuan kes yang baharu. Kejap turun, sekejap sikit, naik lagi. Agak-agak bila? Dan siapa yang boleh tolong? Kita tidak tahu bila. Dan hanya Allah saja yang boleh tahu, yang boleh tolong dan bantu kita semua.
dalam keadaan begini sekali. Dia masing-masing ada dalam keadaan-keadaan yang kita kata berdepan dengan ujian yang begini berat. Terbatasnya, orang panggil apa, muamalah kita, interaksi kita. Tak apalah, tu apa yang saya nak sebutnya begitu. Jadi kalau semakin hari semakin dekat kita dengan Allah, nak bertemu dengan Allah, sepatutnya semakin hari semakin banyak ingatan kita kepada Allah. Dan tidak akan lagi lupa kita kepada Allah. Dan bagaimana tak nak lupa pada Allah? Hanya satu anggota saja, iaitu hati kita. Dan hati ini tolong kita jaga dan kita latih daripada awal. Sebab apa? Sebab kalau kita berzikir dengan lisan, selaju mana pun, sefasih mana pun, sekerat mana pun, lisan ini akan sampai satu masa yang dinamakan sakaratul maut. Lisan ini akan berhenti. Lisan ini akan kelu, tidak boleh mampu lagi berbicara. Berapa ramai orang yang sudah tidak mula boleh berbicara. Walaupun kadang-kadang nyawanya masih panjang, dia dah mula tak boleh berbicara dan sebagainya. Maka sebab itulah anggota yang paling penting yang kita kena latihnya bermula daripada hari ini lagi ialah hati kita. Maka sebab itulah teruskan dulu berzikir dengan lisan, paksa hati kita supaya sampai satu masa hati kita juga akan berzikir sama, ataupun Allah sendiri yang akan, bila mana Allah lihat keadaan kesungguhan saya, kesungguhan tuan-tuan, kesungguhan kita semua dengan lisan kitanya, walaupun hati kita lalai, moga-moga suatu hari nanti Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan hati kita sehingga sedar, yaqazah. Itu bahasanya nanti saya hurai lagi sekali. Baik, daripada situ pula, wa min zikrin ma'a wujudil yaqazah, dan daripada zikir dalam keadaan sedar, ila zikrin ma'a wujudi hudur, sampailah kepada satu keadaan yang disemangati oleh kehadiran Allah dalam hati kita. Hadir ni tolong ingat ya, bahasa Melayu lain, maknanya bahasa Arab ni lain. Ya, bahasa Arab ni lain. Dalam keadaan, jangan kita kata hadir tu betul-betul ada depan mata kita, kita dapat lihat. Ya, tidak. Kerana kadang-kadang hadir itu perasaan. Ya, sebagaimana orang bercinta, dia kata engkau hadir dalam hidupku. Engkau hadir dalam hatiku. Jadi salah satu bahasa Arab yang merujuk kepada hadir ialah ada dalam hati kita, dalam bentuk ingatan. Jadi zikir kita ni, kita lupa segala-galanya, hanya Allah saja yang kita ingat. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala lah, contoh dalam sembahyang sekalipun, ya minta maaf sekejap, contoh dalam sembahyang sekalipun, dalam keadaan dia angkat takbir Allahu Akbar, qiyam, kemudian dia baca Fatihah, dia baca surah, kemudian Allahu Akbar, dia rukuk, sampai iktidal, sampai dia sujud, duduk antara dua sujud, dia sujud pertama, sampailah kalau sembahyang itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Masa tu saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu dalam keadaan kita disebut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, berapa benda kita ingat? Allah pun kita ingat, apa lagi yang kita ingat? Rumah, kenderaan, anak, kerja. Jadi ada yang kita nak belajar ni, hanya hati saja yang boleh melakukannya, ya, iaitu dalam satu situasi bila mana kita lepas satu persatu sampai kepada satu tahap, hanya Allah saja, yang lain semua dia lupa, dia tak ingat. Yang sepatutnya sembahyang pun macam itulah sepatutnya. Bila mana kita mula angkat saja takbiratul ihram, semua yang lain kita lupa. Anak kita lupa, isteri kita lupa, suami kita dah lupa. Dalam tempoh sembahyang itu, 4 rakaat itu, 3 rakaat dan 2 rakaat itu subuh itu. Rumah kita lupa, kenderaan kita lupa, segala pekerjaan kita lupa. Itulah orang yang paling hebat hati dia dengan Allah. Ini yang kita nak belajar ni. Bila mana bagi saja salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, okey, selesailah sembahyang. Bila mana selesai sembahyang, pada masa tu bolehlah kita ingat itu dan ini. Tapi ke situasi dan keadaan sekarang, saya dan tuan-tuan tidak capai ke tahap seumpama itu. Sebab itulah kadang-kadang nilai sembahyang kita, nilai ibadah kita, yang lain-lain termasuklah baca Quran dan sebagainya, sepatutnya bermula saja kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula baca Quran. Bacalah surah apa pun. Alif Lam Mim. Bermula daripada itu, kita dah lupa segala-galanya. Kerana apa? Kerana membaca Quran itu adalah bicara kita dengan Allah. Interaksi kita dengan Allah. Percakapan kita dengan Allah. Maka kita dah mula lupa kepada segala-galanya. Itu sepatutnya. Di mana lupa dan ingat itu? Di hati.